أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul Azim. Yang saya hormati jawatan kuasa surau, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan? Sihat? Alhamdulillah. Pertama sekali kita patut rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Tinggikan rasa kesyukuran kita kerana masih diberi peluang untuk kita melakukan amal ibadat. Peluang untuk melakukan amal ibadat merupakan sebesar-besar rezeki daripada Allah Ta'ala kepada kita. Ini besar, tuan. Dia beri peluang kepada tuan-tuan, kepada saya, kepada kita semua untuk gerakkan hati, gerakkan tulang-tulang kita, gerakkan sendi kita, datang ke masjid, ke surau untuk beribadat, terutamanya di penghujung Ramadan. Ini berat ni, kan? Ramai orang tak datang dah surau, tak pergi dah masjid dekat rumah dia. Dia pergi masjid India, tuan-tuan. Dia tak tahu dia buat apa dekat sana. Dia masjid juga, dia kata. Masjid India, dia katakan. Allahu Akbar. Jadi Allah beri peluang kepada kita untuk datang ke masjid, ke surau. Ini merupakan satu pemberian yang sangat hebat. Sebab kita kena ingat bahawa kita datang ini bukan kerana kita ada kuasa, ada motor, ada kereta, rasa nak datang, lalu aku datang. Bukan, tuan-tuan. Hatta satu hadis daripada Ubay bin Ka'ab yang Nabi ajarkan Mu'adz bin Jabal. Maafkan saya. Hadis Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal sebuah doa. Yang mana doa tersebut merujuk kepada kelemahan kita. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hatta kata Nabi SAW, wahai Allah, bantulah aku. Dan Nabi ajarkan kepada sahabat yang agung, bantulah aku ya Allah untuk mengingati engkau. Nampak tak, tuan-tuan? Nak ingat pada Allah yang tak perlu pun kita start kunci motor, tuan-tuan. Tak perlu pun. Sepatutnya depan TV, kan? Tengah tengok Liverpool misalnya. Contoh, ini contoh, tuan-tuan. Tengah tengok Manchester pula. Nak ingat pada Allah mudah. Tetapi dengan kelemahan yang kita ada, doa ini mengajarkan kepada kita bahawa nak ingat pada Allah pun kita kena ada bantuan daripada Allah Ta'ala. Bukan kita yang buat, bukan kita yang mampu, apatah lagi dia beri kita peluang datang ke sini. Allah beri peluang kepada kita ni bukanlah kerana kita ni layak, tetapi kerana sayangnya Allah kepada kita. Dia tahu bahawa kita ni belum lagi sempurna dalam melakukan amal ibadat sepanjang 24 hari, 25 hari, 23 hari Ramadan. Jadi ini patut rasa syukur yang sangat-sangat besar kepada Allah. Bila kita kata tajuk kita malam ini berkaitan dengan dunia ini sebagai jambatan ataupun untuk kita persiapan menuju ke kebun-kebun akhirat. Betul sekalian, ayat Al-Quran yang saya bacakan tadi melambangkan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala dia menawarkan kepada umat manusia tentang satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik. Bukan kata malam Al-Qadar 1000 bulan, bukan, tapi lebih baik. Mungkin ada orang dapat sekurang-kurangnya 1000 bulan, sekurang-kurangnya. Ada orang lain dapat 2000, ada 3000, ada 10000. Boleh jadi. Mengikut kepada kadar amalan yang dia buat pada malam tersebut. Kalau kita lihat, tuan-tuan, bilakah malam Al-Qadar berlaku? Hadis Nabi dia menyebut tentang 10 malam ganjil, malam yang terakhir, 10 malam terakhir malam ganjil, burulah kamu malam Al-Qadar. Ini satu hadis. Ada hadis yang lain Nabi suruh cari 21, 23, 25 Ramadan. Dan hadis-hadis daripada sahabat, terutamanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dan juga seorang lagi sahabat yang lain mengatakan hampir pasti berlaku malam Al-Qadar pada 27 Ramadan.
Ini hadis-hadis lah, bukan kita kata berlaku malam tu. Kan? Kita nak sibuk hari raya tuan-tuan. Raya hari apa. Tuan-tuan jangan risau. Saya dah tahu dah raya hari Sabtu tuan-tuan. Cuma tak tahulah Sabtu tu raya pertama ke raya kedua tu tak tahulah. Tapi confirm lah raya hari Sabtu tuan-tuan. Itu lah. Duk sibuk hari raya. Kita lupakan malam Al-Qadar. Saya nak sebutkan beberapa benda lah berkaitan malam Al-Qadar dalam masa yang singkat ni. Kalau kita lihat teori yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, yang Allah gunakan, dan kita nak skipkan ibadat kita ni, 1000 bulan sekurang-kurangnya bersamaan dengan 83 tahun. Ya, nak tingkatkan ibadat kita nak buat 83 tahun, mungkin kita tak mampu. Mungkin usia tak sampai tahap tu pun. 30 tahun, 35 dah kena gaut tuan-tuan. Sekarang ni macam-macam penyakit, kan? Maklumlah kita ni suka adjust makanan, kan? Pisang goreng pun dia tak cheese-nya, ditabur pula apa, biji-biji hitam coklat tu, kan? Makanan kita ni semua diubah suai, kan? Saya duduk dekat negara Arab, pergi ke Arab, makan kunafa, kan? Biasa. Datang ke sini ada cheese, ada coklat, ada karamel kunafa. Arab pun pening tuan-tuan, kan? Mau tak kena penyakit. Nak sampaikan usia tu jauh. Jadi kalau ikut ahlul kalam, sokongan daripada hadis-hadis tadi, kita lihat Allah menggunakan perkataan Lailatul Qadar. Tuan-tuan tengok dekat situ ada berapa huruf tuan-tuan? Cuba kira. Lailatul Qadar. Berapa huruf? Dekat situ ada 9 huruf. Kita tengoklah. Nanti balik tengoklah, balik semak kan. 9 huruf. Dan dekat surah tadi Allah sebutkan sebanyak 3 kali. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alf syahr. Tanazzalu sampai habis. 3 kali. Tuan-tuan kali dengan 9. Berapa dapat tuan-tuan? 27. Itu yang pertama. Yang keduanya teori dia. Ni saya nak cerita tentang kebarangkalian besar. Ada orang kata berlaku 21. Saya nampak pokok dekat rumah saya tunduk sikit, dia kata, kan. Nah, ini macam-macam orang kita ni. Padahal dia tak sedar kena hujan semalam tuan-tuan, ribut kuat, kan. Kebetulan PKJ tak datang tebang lagi, itulah dia nampak, kan. Satu lagi dalam surah Al-Qadar, daripada inna anzalna sampailah salamun hiya hatta matla'il fajr, dia ada 30 perkataan. 30 perkataan. Inna anzalnahu fi lailat. Satu perkataan ni, domer dia ada 30. Dan perkataan hiya, salamun hiya ini merujuk kepada Al-Qadar. Terletak di perkataan 27. Salamun hiya hatta matla' al-fajr. 27, 28, 29, 30. Jadi ini yang kita nak buru. Malam Al-Qadar, malam yang ganjil di penghujung 10 akhir Ramadan. Ini teori lah. Teori orang kata penggunaan ayat-ayat Al-Quran ni dia tinggi. Allah nak letakkan satu perkataan, dia letak susunan tu bersebab. Kan? Macam dia katakan tentang perkahwinan. Ini cari pasal tuan-tuan ni, kan. Tak nak sebutlah perkahwinan, bab lain. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Dia start dengan 2 dulu. Bukan saya suruh tuan kahwin 2, bukan. Ini contoh. Benda lain pun sama dalam Al-Quran. Allah nak sebut tentang 10 benda yang mana menggoda manusia, nafsu syahwat manusia ke arah itu. Allah nak sebut tentang harta benda, tentang anak-anak, tentang emas, perak, tentang wanita. Semua benda ni Allah letakkan urita yang pertama. First, second, third, yang lain ada yang lain. Ini susunan ayat Al-Quran. Lalu keluarlah teori tentang malam Al-Qadar dengan sokongan-sokongan hadis yang lain menyatakan berlaku pada 27 Ramadan. Ala kulli hal, kita sebagai hamba Allah bukan hanya nak fokus kepada malam Al-Qadar semata-mata. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok dalam hadis, banyak hadis yang lain yang menyatakan tentang kelebihan bulan Ramadan, sebulan. Di antaranya Futtihat Abwaabus Sama',
Dibuka pintu langit. Ulama menafsirkan bahawa pintu langit bermaksud pintu keampunan Allah, pintu rahmat Allah, pintu kasih sayang Allah. Doa ada mustajabnya pada bulan ini. Ini maksudnya. Dan sebulan ini juga kata Nabi SAW ditutup serapatnya pintu kemurkaan, pintu kebencian Allah, pintu kemurkaan Allah, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Dan satu lagi, setan ni dibelenggu, ditangkap dan dibelenggu. Maknanya mereka sukar pergerakan untuk menggoda umat manusia melakukan amal ibadat. Ini ada dua pandangan ulama. Ada kata syaitan dibelenggu keseluruhan, ditangkap dan dibelenggu. Ini satu pendapat. Sehingga tak ada seekor pun yang mana buat jahat di bulan Ramadan. Tapi takwilan datang. Dia kata kalau macam tu semua kena tangkap, macam mana orang buat maksiat bulan Ramadan? Kan? Ada tak maksiat bulan Ramadan? Ada tak? Ada. Dekat kelab, dekat apa ni, Jalan Tun Razak, berlambat-lambat kelab malam, orang Muslim pergi minum arak, berjoget bulan Ramadan. Kata pendapat pertama, bila mana berlaku sedemikian bermaksud syaitan telah didik dia 11 bulan dah buat jahat. Jadi bila syaitan kena tangkap sebulan, dia pandai sendiri dia buat jahat sebulan ni. Ini satu. Yang kedua tuan-tuan, berkaitan dengan pandangan syaitan dibelenggu tadi, dia katakan bahawa sebahagian yang mempunyai kejahatan yang melampau, ini dia dibelenggu. Adapun yang kecil-kecil masih lagi berleluasa. Jadi kita nak lihat malam Al-Qadar dengan sebulan Ramadan. Malam Al-Qadar Allah janjikan lebih baik daripada 1000 bulan. Tetapi tidak ada satu hadis pun mengatakan malam tersebut mustajab doa. Tidak ada tuan-tuan. Tetapi sebulan Ramadan 29 malam yang lain merupakan malam mustajab doa. Tuan-tuan nak bulu yang mana? Ini saya nak katakan ni. Kita nak yang mana tuan? Nak ke satu malam ada orang ibadat, dia tak nampak gerak-geri tanda-tanda malam Al-Qadar. Dia tak semestinya nampak benda ni. Kalau kata pengibadatan dia buat malam tersebut, dia tak nampak pun pokok sujud, hujan pagi besok, matahari mendung, dia tak nampak pun benda tu. Sekiranya ditakdirkan malam itu malam Al-Qadar, dia dapat malam Al-Qadar. Sebab tu kita kata kena beribadat, jangan pilih malam, jangan pilih hari, kan? Kena teruskan ibadat kita. Kita nakkan sebulan ni 29 hari yang Nabi janjikan mustajab doa Ramadan. Ni ada pula kita doa, satu benda yang kita hilang adalah khusyuk, fokus. Ini yang paling kita risaukan tuan-tuan. Kita dah penghujung Ramadan, kan? Kita ingat doa ketika mana Nabi ajar Aisyah radhiyallahu anha untuk membaca doa ketika mana bertemu dengan malam Al-Qadar. Aisyah tanya Nabi, apakah doa yang sepatutnya kita bacakan? Nabi ajar apa? Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Doa yang mana Nabi ajar Aisyah untuk minta ampun kepada Allah. Masya Allah tuan. Aisyah ni isteri Nabi, dah dapat pangkat radhiyallahu anha. Allah redha pada dia. Maknanya masuk syurga tanpa hisab. Bila dah ajar doa, Nabi suruh baca doa minta ampun. Macamlah Aisyah banyak dosa, kan? Kalau kita pula minta doa dengan Nabi, misalnya agak-agak apa doa Nabi akan ajarkan kepada kita tuan? Maknanya keampunan Allah ini yang kita nak sebenarnya. Bukan hanya berkaitan dengan Al-Qadar semata-mata, tapi kita nak bulan ini tumpuan utama kita adalah keampunan daripada Allah Ta'ala. Hak inilah hak merupakan kemuncak kepada kehendak kehidupan manusia. Tak ada benda lain tuan-tuan. Abu Hurairah radhiyallahu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq, kalaulah kata ada Nabi selepas aku, Abu Bakar akan jadi Nabi, kata Nabi SAW. Dia minta Nabi, ya Rasulullah, alimni du'aan, ajarkan aku satu doa yang aku boleh baca setiap kali solat, baca di rumah aku. Nabi ajar apa tuan-tuan? Nabi ajarkan kepada Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta.
Ya Allah, ya Tuhan aku ni zalim diri aku dengan kezaliman yang banyak. Dan tidak ada orang yang boleh mengampunkan dosa kecuali Engkau. Faghfirli, ampunkan aku ya Allah. Kita nak ni tuan-tuan. Hak ni hak sebenarnya kita nak. Jangan hilang fokus kita terhadap keampunan Allah di bulan yang berkat ini. Sebab dengan keampunan Allah inilah yang akan menyelamatkan kita di negeri akhirat. Allah tahu kita ni buat dosa belaka. Sebab tu Allah tak marah pada Adam AS, bapa kita. Sebab dia tahu Adam dia buat dosa dan dia mengiktiraf, mengakui dosa dia. Lalu minta ampun, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Adam minta ampun pada Allah. Kita pun begitulah. Dapat bercakap atas kerusi macam saya tuan-tuan, sebab Allah tutup aib saya. Kita pun sama. Buat dosa, Allah tutup aib kita, minta ampun dengan dia. Allah mengampunkan. Dia tutupkan, dia gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang lain kalau kita benar-benar bertaubat kepada dia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, di hujung Ramadan ni kita nakkan pertama sekali adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya malam Al-Qadar. Nak buru malam Al-Qadar, kita kena beribadat daripada sekarang ni. Sekarang ni 24 kan? 24, 25, 26, 27, 28. Ada beberapa malam ganjil lagi. Tetapi jangan lupa tuan-tuan, fokus kita adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana inilah merupakan kemuncak kepada kehendak manusia. Kita buat dosa banyak, balik pada Allah. Bila Allah akan ampunkan kita, segala-galanya Allah akan redha pada kita. Seperti Nabi Nuh AS, dia berkata kepada kaum dia, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara. Nuh berkata kepada kaum dia, wahai kaum aku, istaghfiru rabbakum, beristighfar kepada Allah. Istighfar ni untuk apa tuan-tuan? Minta ampun lah. Minta ampun. Sebab tu waktu sahur ni kan, Allah sebut dalam ayat yang lain, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur, orang-orang saleh, orang mukmin ini, apa dia buat? Beristighfar. Ini istighfar. Istighfar ni maksudnya apa? Minta ampun maksudnya. Abu Bakar As-Siddiq nak minta Nabi ajar doa. Nabi ajar doa, minta ampun. Aisyah radhiyallahu anha minta Nabi ajar doa. Nabi ajar doa, minta keampunan. Allah sebut dalam Al-Quran, di waktu sahur, apa orang Islam buat ni waktu ni? Orang mukmin buat. Minta keampunan Allah Ta'ala. Apa yang dapat keampunan ni? Kata Nuh AS, yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan kepada kamu yang membangunkan kamu, yang memberi manfaat yang banyak kepada kamu. Wa yumdidukum bi amwal, akan menambahkan kamu harta benda. Harta benda ni tuan-tuan kena ingatlah, bukan duit saja. Kekayaan ternakan, haiwan peliharaan, kesihatan tubuh badan juga merupakan kekayaan. Wa yumdidukum bi amwal wa banin, anak-anak. Ini orang yang ada masalah dengan anak ni kan, macam dia dah kahwin lama tapi tak dapat zuriat kan, dia dah usaha sana sini dan sebagainya. Cuba melazimi istighfar. Banyakkan istighfar tuan-tuan. Bangun waktu pagi berdoa pada Allah, minta ampun, ya Allah ampunkan aku ya Allah, banyak kesalahan aku buat. Mengadu pada Allah, merintih pada Allah, biar air mata kita ni mengalir sekali, tak apa dah. Kerana kita akui kesalahan kita. Allah tahu kita buat dosa, Allah tahu. Tapi buat dosa tersebut kita akui kesalahan, akui kelemahan. Ini Allah Ta'ala paling suka orang yang macam ni. Wa banin wa yaj'al lakum jannat, kata Nabi Nuh, Allah akan jadikan kamu kebun-kebun, anhara, wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan akan jadikan kamu sungai-sungai, akan memberi nikmat syurga kepada kamu bila kembali ke hari kiamat kelak. Inilah yang kita nak. Gambaran Al-Quran menunjukkan kebun.
Kebun ni maknanya sebuah taman yang ada tumbuh-tumbuhan, yang ada sungai-sungai yang mengalir. Inilah lambang ketenangan yang sebenar-benarnya. Lalu Allah janjikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang sentiasa beristighfar kepada dia. Bukan orang tak ada dosa, tuan-tuan. Kita semua ada dosa ni, kan? Semua ada dosa. Tapi ada dosa, kita nak istighfar kepada Allah. Nah, satu hadis Nabi menyebutkan, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum fajaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfir lahum." Kata Nabi SAW, manusia ni sememangnya buat dosa, tak nafikan, kan? Kita ni banyak dosa, tapi bila kita buat dosa, minta ampun kepada Allah. Hak ni Allah suka ni. Kata Nabi, kalaulah manusia yang ada dalam dunia ni tak buat dosa, katakan tak buat dosa, manusia tak buat dosa, kita baik semua, kan? Datang masjid pegang tasbih seorang-seorang, mana penuh tasbih, subhanallah subhanallah, berjalan keluar, kan? Naik motor subhanallah, berjalan. Kalau begitu, kata Nabi, Allah akan hapuskan kamu semua, akan hapuskan. Allah akan buat manusia yang lain. Allah tak nak manusia yang ni. Nampak tak? Allah akan hapuskan manusia yang buat baik semua ni. Hapus, tak nak. Dia nak manusia satu lagi yang buat dosa. Lepas buat dosa, dia bertaubat kepada Allah. Allah ampunkan dia. Hak ni hak Allah Ta'ala nak. Macam kita sekarang, kita banyak dosa. Di bulan yang mulia, penuh dengan keberkatan. Selain daripada nak buru malam Al-Qadar, jangan lupa kita buru keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itulah merupakan kehendak keseluruhan dan merupakan cita-cita bagi setiap orang yang hidup di dunia. Sebelum dia kembali ke akhirat, dia nak apa, tuan-tuan? Keampunan daripada Allah, untuk selamatkan diri dia di hari kiamat, insya-Allah. Jadi untuk itu, sampai di sini sahaja malam ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa barakallahu fikum. Wassalam.